Mat Kilau, siapakah beliau dan apakah jasa dan pengorbanan beliau? Mat Kilau bin Imam Rasul sebelum menukar namanya kepada Muhammad bin Ibrahim dengan nama gelaran Mat Siam, beliau merupakan seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di Pahang. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah dan butang loceng tanda sokongan. Mat Kilau dipercayai lahir dalam kira-kira tahun di antara 1865 dan 1867 di Kampung Masjid Pulau Tawar, Jerantut, Pahang. Namun, kelahiran beliau sering dianggap jatuh pada tahun 1847. Kelahiran beliau jatuh ketika zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang. Ketika itu ialah Tun Ahmad. Bapa beliau iaitu Imam Rasul bin Syahrum atau lebih dikenali dengan nama Tok Gajah, manakala ibunya pula ialah Mahda binti Tok Kaut Burau. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji dan berzikir maulud serta belajar berdikir rebana yang dikenali sebagai dikir Pahang. Hobi Mat Kilau adalah bermain gasing dan berlaga buah keras. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud yang berasal dari kampung Kedondong. Imam Daud ialah seorang guru agama yang disegani di daerah Pulau Tawar, Jerantut, Pahang dan juga merupakan guru mengaji kepada Mat Kilau dan rakan-rakannya. Hasil dari perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain, bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Ilmu kebatinan secara agama banyak dituntutnya daripada Haji Mantok atau nama sebenarnya Haji Uthman bin Senik yang merupakan mufti Pahang ketika itu. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di Gua Kota Kelangi yang terletak tidak jauh dari Pulau Tawar untuk mendalami ilmu yang dituntutnya. Gua tersebut masih ada hingga kini. Menurut beberapa pendapat orang-orang lama, gua ini boleh menghubungkan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Mat Kilau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran yang matang telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati. Di atas dasar pungutan cukai yang menindas dan keangkuhan pihak penjajah, Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Janggut bersekutu berganding bahu memulakan pemberontakan ke atas pihak British. Namun begitu, mereka tidak mendapat sokongan Sultan terhadap penggerakan penentangan British pada masa itu. Sultan yang pada masa itu hanya mementingkan darjat dan talian persahabatan dengan pihak British dan sanggup mengkhianati bangsa dan rakyatnya sendiri bagi mematahkan pemberontakan di Semantan. Oleh kerana jiwa perjuangannya tidak pernah luntur, terutama memikirkan bagaimana kuasa asing yang jauh boleh datang menguasai negeri. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford mempercayai idea-idea Mat Kilau. Mat Kilau suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat dan ini membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan dan mendapat kepercayaan penuh daripada masyarakat. Ketika peperangan Semantan meletus, beberapa pembesar Pahang telah ditangkap dan dihukum. Walau bagaimanapun, Mat Kilau terselamat bersama rakan-rakannya dan berundur ke Hulu Kelantan untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian, beliau ke Kuala Berang, Hulu Terengganu kerana mendapat sokongan daripada ulama Terengganu yang terkenal iaitu Tok Kupalo dan Haji Abdul Rahman Limbong. Di sana, Mat Kilau belajar ilmu agama daripada Tok Kupalo.
Mat Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas. Justeru itu dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Pawang Nong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, Awang dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Mat Kilau sangat mahir dengan gerak-geri silat Melayu dan jalan denai di hutan yang bersempadan antara tiga negeri, iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Malahan, jalan denai yang dirintis Mat Kilau menjadi laluan pencari kayu gaharu sehingga ke hari ini. Beliau sangat bijak dan mahir selok-belok hutan, malahan mempunyai ilmu firasat yang cukup tinggi. Antara jalan denai yang dilalui Mat Kilau ialah dari Kampung Bantal di Jerantut ke Kampung Pasir Raja di Dungun, laluan dari Jerantut ke Pasir Nering, Hulu Terengganu dan laluan dari Jerantut ke Gua Musang, Kelantan. Walau bagaimanapun, laluan yang kerap digunakan Mat Kilau dan pengikutnya bagi mengelak diri daripada British adalah laluan antara Kampung Bantal ke Kampung Pasir Raja. Penentangan Mat Kilau yang berterusan terhadap British menyebabkan beliau menjadi orang buruan yang paling dikehendaki dan dilabel sebagai penderhaka. Pada 14 Jun 1894, beliau bersama pahlawan Melayu Pahang yang lain seperti Tok Gajah, Datuk Bahaman, Awang Nong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi dan Mat Lela berjaya menawan kubu Inggeris di Jeram Ampai. Pada Oktober 1895, kabar yang mengatakan Mat Kilau mati tersiar di akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintahan Siam pada bulan Oktober 1895. The Free Press pula memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepalanya akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah. Maka dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pada pendapat umum tamatlah sudah riwayat Mat Kilau. Akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat iaitu Jusuh Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau telah dicop sebagai penderhaka oleh Inggeris, maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya beliau bermastautin di Batu Lima, Jalan Kuat dan Gambang. Semenjak 1930, Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Keberanian beliau sebagai pahlawan terbilang sentiasa diingati hingga ke hari ini. Mat Kilau dikenali sebagai seorang pejuang yang tidak gentar menentang penjajah di Pahang. Beliau juga turut sama membantu pejuang-pejuang di Kelantan dan Terengganu di dalam usaha membebaskan negeri itu dari cengkaman penjajah. Pada bulan Disember 1969, Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri KP 204478 dan bernama Muhammad bin Ibrahim telah memperkenalkan dirinya yang sebenar. Dari mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai, maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya. Ianya adalah atas daya usaha Omar bin Mat Kilau. Maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya iaitu Kampung Masjid, Pulau Tawar, Jerantut. Ianya berlaku pada hari Jumaat 26 Disember 1969. Mat Kilau telah pergi ke masjid di Kampung Masjid untuk bersembahyang Jumaat. Selesai sembahyang Jumaat, Mat Kilau telah membaca Quran dan kemudiannya beliau mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengisytiharaan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang telah menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Jawatan kuasa itu dibentuk pada 8 Januari 1970
beberapa orang telah ditemu ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau yang sebenar. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Set. Pada hari Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada di dalam keadaan tenang. Selepas 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, pada hari Ahad 16 Ogos kira-kira 6.45 pagi, Mat Kilau telah meninggal dunia di rumahnya di Batu Lima Paya Besar, Jalan Kuantan Gambang kerana keuzuran. Usianya pada ketika itu dipercayai berusia 122 tahun. Namun menurut buku laporan Jawatan Kuasa Penyiasatan Mat Kilau, beliau meninggal dunia ketika berusia 104 tahun. Beliau kemudiannya dikebumikan di Kampung Kedondong. Bagi memperingati jasa dan semangat pahlawan Mat Kilau, sebuah galeri yang menempatkan artifak peninggalan beliau telah dibuka kepada orang awam di Jerantut, Pahang. Al-Fatihah buat Muhammad bin Ibrahim. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Sekian sahaja sejarah kehidupan Mat Kilau. Terima kasih kerana menonton.